Batu nilam elok tersemat di jari manis berkilau-kilauan. Gagal semalam bukan penamat. Itulah episod Melakar Impian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan meneruskan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Fitrisari binti Muhammad Nisa Izzat, merupakan pelajar kejuruteraan sains yang berumur 17 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kimanis, Papar. Saya telah dinobatkan sebagai juara pertandingan tokoh nilam peringkat sekolah baru-baru ini. Selain pencapaian melibatkan anugerah nilam, saya juga memberi banyak sumbangan berbentuk pertandingan dan kursus. Salah satunya termasuklah pertandingan sudut bacaan, bicara buku, kuis bahasa Arab, forum remaja, sahibah, penulisan karya kategori bahasa Melayu dan Inggeris, pencetus ummah dan banyak lagi. 5 buku yang menjadi kegemaran saya ialah Khalid Memburu Syahid, Kasih si Pelukis Kaki, Budak Kelas Belakang, Impian Jalanan, dan Bukan Mudah. Khalid Memburu Syahid. Buku ini merupakan karya agung Encik Abdul Latif Khalid, merupakan seorang penulis novel sejarah yang cukup terkenal yang mengisahkan seorang tokoh Islam yang bernama Khalid bin Walid. Beliau merupakan panglima tentera Islam yang cukup masyhur kerana sumbangannya yang begitu hebat dalam menegakkan panji Islam. Khalid dilahirkan dalam sebuah keluarga yang dihormati kerana bapanya Walid merupakan seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan sifat pemurahnya. Khalid telah dilatih dengan ilmu kepahlawanan sejak beliau kecil lagi. Kecekapannya menunggang kuda serta kemahirannya menggunakan senjata menyebabkan kaum Quraisy menghormatinya. Ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika kita lihat ramai di kalangan mengenali tokoh-tokoh sejarah, namun kisah hidup mereka pula tidak ramai mengetahuinya. Buku ini juga berbeza dengan buku-buku sejarah yang lain kerana penyampaian ceritanya disampaikan dalam bentuk penulisan novel. Keunikan ini menyebabkan saya tertarik untuk membaca kisah berkenaan Khalid dan akhirnya rasa cinta akan tokoh-tokoh sejarah semakin bertambah dalam diri kerana dapat mengenali mereka dengan lebih mendalam. Buku kedua yang menjadi kegemaran saya ialah Kasih si Pelukis Kaki. Merupakan karya yang diilhamkan oleh Hashim Latif. Buku ini mengisahkan seorang gadis yang berumur 17 tahun dan mempunyai bakat dalam seni dan lukisan. Karya-karya yang dihasilkan ini seindah namanya, Mariati, yang memiliki 4 orang adik-beradik dan seorang ayah yang mengidap penyakit kencing manis. Mariati mengambil tanggungjawab mencari rezeki demi menyara keluarganya. Hidup mereka diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mariati menghasilkan banyak lukisan yang memukau jiwa untuk dijual sebagai sumber pendapatan. Mariati juga merealisasikan karyanya untuk membeli sebuah perahu. Saya sangat memahami usaha yang diperlukan untuk menghasilkan karya seni yang menarik, memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Apatah lagi bagi mereka yang tidak mempunyai anggota badan sempurna seperti Mariati. Ini telah menyedarkan saya tentang tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa. Buku yang telah menawan hati saya seterusnya ialah buku Budak Kelas Belakang, hasil karya Kaizan Nazlan, yang merupakan kompilasi-kompilasi penulisan berkaitan kewangan, perniagaan dan kisah-kisah inspirasi keusahawanan mengisi jiwa. Antara penulisan yang dimuatkan adalah berkaitan bagaimana sistem hutang boleh menghambakan manusia pada wang, bagaimana sistem pendidikan berasa belah dipertikai dan bagaimana golongan bertali leher dan lebih menunggang agama untuk kepentingan mereka. Tajuk ini dipilih kerana penulis sendiri merupakan budak kelas belakang. Buku ini juga memberi pengajaran agar kita tidak merendahkan pelajar yang berada di kelas belakang kerana mereka mungkin bakal menjadi pemimpin utama negara kita. Buku yang seterusnya bertajuk Impian Jalanan yang dikarang oleh Temeh Abdullah dan mengisahkan kisah benar seorang murid yang bernama Iskandar atau lebih dikenali sebagai Iki. Iki seorang pelajar yang berkacamata dan guru-guru menganggapnya sebagai murid yang pintar. Namun hakikatnya Iki seorang yang gagap dan lemah dalam membaca. Oleh itu, Iki sering dibuli oleh rakan-rakannya. Akan tetapi Iki tabah, cekal dan menghadapinya sehinggalah dewasa.
dan menjadi arkitek yang terkemuka disebabkan oleh hobinya yang suka melukis. Pengajaran yang terdapat di dalam buku ini ialah kita mestilah gigih berusaha untuk mencapai keinginan yang kita inginkan dalam kehidupan dengan cara menyusun strategi dan abaikan kata-kata orang lain. Buku yang setebal 388 muka surat ini dikarang oleh seorang penulis novel Islamik yang cukup terkenal, iaitu Encik Lebah. Lembaran pertama dibuka, kalam bismillah jadi pemula. Fakhrul lahir dari keluarga yang mengongkong. Cita-citanya sudah diatur sejak di dalam dakapan Umi lagi. Namun selepas dia membaca novel bestseller yang dihadiahkan oleh Haris, jiwanya seolah-olah terbang melepasi langit dunia. Fikirannya semakin gila dengan impian untuk menghasilkan buku pertama. Ternyata, angan-angan itu bukanlah sebuah hadiah yang mudah didakap gembira. Bahkan orang yang dia percaya selama ini adalah duri dalam daging. Dirobeknya tidak berperi kemanusiaan. Hampir impiannya musnah di ratah kesedihan dan kesakitan meraung mencari jalan keluar. Seterusnya, kejayaan Fakhrul dalam kehidupan menyebabkan musuh berasa iri hati terhadapnya dan kemenangan dia bukanlah mudah untuk dicapai. Usaha Fakhrul wajar diteladani dalam kehidupan kita yang penuh dengan liku-liku dan cabaran. Selain daripada itu, pegangan Fakhrul dan kawan karib dalam agama menyebabkan mereka dapat berhadapan dengan segala permasalahan. Ini kerana mereka sering bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta bantuan daripadanya. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk sentiasa memohon pertolongan daripada Tuhan, tidak kira susah ataupun senang. Di samping itu, ilmu ketabahan dan ilmu kejujuran yang diterapkan oleh Ibras menyebabkan saya sedar betapa pentingnya untuk terus berusaha menyatukan hubungan yang terputus sekian lama. Pepatah Melayu mengatakan, ambil pati, buangkan hampasnya. Peristiwa ini memberikan iltizam untuk mendidik diri agar sentiasa dekat dengan Tuhan. Justru novel ini mempunyai banyak motivasi yang boleh dijadikan inspirasi dalam kehidupan. Pengajarannya juga mudah difahami kerana pengarang menggunakan pelaras bahasa yang sederhana dalam penceritaan. Penggunaan laras bahasa yang sederhana menyebabkan pembaca mudah untuk memahaminya, tidak kira pelajar, ibu bapa maupun orang tua. Anda pasti tercari-cari manakah 4 buku yang saya baca sebentar tadi. Untuk pengetahuan anda, keempat-empat buah buku yang menjadi pilihan saya bertajuk Khalid Memburu Syahid, Kasih Si Pelukis Kaki, Budak Kelas Belakang dan Impian Jalanan merupakan bahan bacaan yang saya baca melalui e-buku secara atas talian. Dengan adanya kecanggihan pada era globalisasi abad 21 ini, semuanya hanyalah di hujung jari. Dengan itu, saya dapat melayari pelbagai jenis bahan bacaan saya minati walau di mana jua saya berada. Gunakan kecanggihan itu dengan sebaiknya. Andai patah saya Praja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana mahu mencari populariti, tetapi hanya untuk menyeru bersama memiliki buku menakjubkan ini. Sekian, terima kasih.